Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakati wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa azka salawatillah wa taslimatihi على معلم الناس الخير وأهالي بشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون ورضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurus masjid kita dan timbalan, kalau ada imam kita, ada itu dan kuasa masjid, para muslimin yang dapat hadir bersama-sama kita di petang maghrib ini, yang mana Ustaz diberikan peluang untuk menerangkan sedikit keadaan. Ustaz bukan dipanggil untuk kuliah ini, diberikan peluang untuk menerangkan sedikit keadaan. Memang Ustaz dipanggil juga untuk kuliah di sini, tapi masa Ustaz nada terlampau sibuk sangat, jadi tidak berkemampuan untuk menyampaikan kuliah di sini. Cuma petang maghrib ini Ustaz ingin menyentuh sedikit, sebab terdengar suara-suara tidak tahu daripada sini ataupun daripada luar, seperti mana yang dinyatakan oleh kita punya timbalan pengurusi Datuk Haji ini. Ada yang mengatakan Ustaz ini Wahabi, jadi Ustaz terpanggil untuk menerangkan sedikit siapa Ustaz dan apa itu Wahabi, supaya kita faham. Sebab kita takut kalau kita menuduh sembarangan ini, kita akan dituntut di hari akhirat nanti. Tuntutan itu berat apabila kita sampai ke hari akhirat. Sebagai awalannya, Ustaz ini orang Senakan, dilahirkan di kampung Sungai Kayu, Senakan. Bapa Ustaz juga dilahirkan di kampung yang sama. Datuk Ustaz sebelah bapa orang Cina Batangan, Senakan juga. Mama Ustaz orang Tebisan. Yang Tebisan ini, kalau Tebisan dulunya dia di bawah Senakan, sekarang dia dipecahkan jadi di bawah Tawau. Datuk Ustaz juga orang Tebisan, orang Solo Tebisan. Semasa kecil Ustaz bersekolah di sekolah kerajaan biasa, di sekolah Kiai Tentera. Lepas melanjutkan pengajian terbiar dua di sekolah kebangsaan Saint Mary's Convent, di mana Saint Mary's itu waktu itu merupakan sekolah misionaris. Di zaman-zaman itu, zaman tahun 70-an, banyak kita masih di Sabah ini, masih banyak sekolah misionaris, sekolah yang berunsur Kristian ini. Lepas daripada sekolah rendah itu, Ustaz masuk ke sekolah menengah, sekolah Semeris juga, tapi namakan Semeris Bandar, sampai kepada tingkatan 5. Dan Semeris Bandar ini juga merupakan satu sekolah yang mana pengetuanya pada waktu itu brother. Orang brother ini pakai yang baju jubah tu, orang pakai baju jubah tu brother. Lagu sekolah ini lagu Inggris. Saya masih ingat lagu itu. Lagu Inggris. All through our classes, our voices are sounding. Macam begitu lagunya. Lagu Inggris tu. Senaris waktu saya sekolah. Sampai ke kelima, alhamdulillah. SPM Ustaz bagus tinggi. Ustaz diantar ke SMK Manggatar, sekarang SMK Bandaraya. DKK, sekolah itu merupakan sekolah berasrama
Memang sejak dari jam begitu keinginan Ustaz untuk belajar sekolah agama itu kuat. Tapi di zaman-zaman tahun 70-an seperti mana yang Ustaz beritahu, kita Sabah ini masih kekurangan sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz kurang lagi pada waktu itu. Tidak ada. Sampai kalau Ustaz ke sekolah mananya keinginan itu masih ada. Tapi apabila Ustaz menghabiskan pengajian di sekolah Menggatang tingkatan 6 atas, Ustaz dapat diterima di maktab Gaya ini, kemudian di matrikulasi UKM. Tapi hati Ustaz tidak tertarik kepada akademik. Daripada banyak kawan Ustaz di Semeris, disenakan sampai kepada SMK Menggatang, SMK Bandaraya sekarang ini, satu-satunya yang terpesong channel Ustaz pergi agama. Satu-satunya yang terpesong channel. Dorang pun airan macam mana Ustaz pergi masuk kepada agama. Sebab Ustaz ingat waktu itu bapa Ustaz sudah berhijrah daripada Senakan ke Labuan. Dia kerja di Sabah Gas. Bila dia kerja di Sabah Gas, Jabatan Agama Labuan pada waktu itu ada mengiklankan pelajar-pelajar yang daripada Sabah termasuk daripada Labuan yang ingin belajar sekolah tahfiz di Semenanjung boleh datang untuk mendaftarkan diri. Ustaz berkeinginan untuk belajar agama. Ustaz mungkin ini merupakan satu peluang bagi Ustaz belajar tahfiz. Jadi Ustaz datang jumpa dengan Ustaz itu kan. Bagi Ustaz beritahu saya ini ingin belajar tahfiz. Dia kata tak boleh. Saya rasa kenapa tak boleh pula? Dia kata sebab umur kamu sudah 19 tahun lagi. Tak boleh kamu belajar. Saya kata saya mau juga Ustaz. Walaupun umur 19 tahun tak apa saya kata. Saya mau juga. Dia kata masalahnya kawan kamu yang belajar tahfiz ini umur muda. Paling tua pun 16 tahun. Jadi macam mana kamu bergaul dengan budak-budak ini? Dia kata tak ngam dia kata. Tidak sesuai. Nama Ustaz itu Ustaz Abbas. Saya masih ingat namanya Ustaz Abbas, seorang Pulau Pinang. Kerja di Jabatan Agama Labuan pada waktu itu. Jadi saya kata ada jalan yang kesat. Dia kata kalau kamu mau belajar, dia kata sungguh-sungguh mau belajar agama, saya cadangkan kamu masuk pergi sekolah pondok. Ustaz pun cakap, apa itu sekolah pondok Ustaz? Dia kata sekolah pondok itu kamu tinggal di pondok macam merupakan ayam. Ada pun begitu takut sikit Ustaz. Macam merupakan ayam dia kata. Kan kamu tinggal di pondok macam merupakan ayam. Kamu punya atap tu tertimpa. Kalau hujan masuk dia kata. Hujan tu sikit-sikit. Tapi di sini pun belajar tauhid, fiqh, akhlak, hadis, ada juga belajar Al-Quran. Itu yang saya mau Ustaz cakap. Itu yang saya mau. Maka bermula daripada situ Ustaz diantar ke Semenanjung ke Madrasah Khairiyah Islamiyah. Madrasah Khairiyah Islamiyah ini merupakan satu madrasah yang dibuat yang lahir daripada tokoh ulama wali kita, ayah kepada Pak Lam, Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang ke-5. Ayahnya yang membuat pondok. Ayah yang merupakan seorang yang ulama pada waktu itu. Madrasah Khairiyah Islamiyah pukul 9 bilang. Di situ Ustaz belajar. Ustaz belajar di situ lebih kurang 3 tahun. Lepas itu Ustaz pergi ke Kedah. Ustaz belajar 2 tahun, ambil 4 senawi dengan sijil tinggi agama. Sekarang sijil tinggi agama Malaysia staff. Kalau dulu sijil tinggi agama STU. Lepas daripada pengajian di Semenanjung itu Ustaz balik ke Sabah. Sempat mengajar sekejap di Perak, Sekolah Menengah Agama Arab Perak. Sempat mengajar sekejap Ustaz mengajar pada waktu itu ekonomi dan pengajian Islam. Sebab pas Nabi Ustaz belum keluar dengan STU. Ustaz mengajar itu sekolah pelajaran akademik, pengajian Islam dan ekonomi. Sebab Ustaz bekas daripada sekolah akademik Ustaz. Ustaz bukan sekolah agama, sekolah akademik Ustaz. Sampai kepada umur Ustaz 19 tahun. Lepas daripada itu Ustaz balik ke Sabah, mengajar di Pulau Pinang dan mengajar di Labuan setahun. Sekolah Rendah Agama Patau-Patau Islamiyah di Labuan.
Lepas daripada itu di bawah Jabatan Agama Jawi Wilayah. Ustaz pindah ke Tawau, mengajar di Tawau di Sekolah Rendah Pekan Buah Tawau, Sekolah Rendah Kebangsaan. Jadi lebih kurang Ustaz mengajar 2 tahun. Lepas daripada 2 tahun itu Ustaz melanjutkan pengajian ke Jordan. Waktu itu kita di Jordan tidak ada kementerian, tidak ada kedutaan, baru konsulat sahaja. Awal tahun 1995 Ustaz datang ke Jordan. Waktu kami di Jordan itu di zaman Ustaz antara tahun 1995 sampai tahun 1997 itu kami pelajar-pelajar sama yang merupakan perintis itu sikit sahaja. 12 orang pelajar sama. Termasuklah kawan-kawan saya yang imam besar Masjid Negeri dulu, Arwah Ustaz Nahar itu, Ustaz Awang Jari waktu hari sekarang di Malang, Jahid, Ustaz Sulaimi, Ustaz Muhammad, kedua-duanya di Kementerian Pendidikan. Dan itu antara rakan-rakan Ustaz yang awal di Jordan. Termasuk istri saya, Sri Isa. Sekarang ini penduduk kanan di Tumpang Haji Rahmat. Ini antara base awal 12 orang sahaja kami bersama. Dan perlu kita tahu bahawa Jordan ini mazhabnya mazhab Hanafi. Jordan mazhabnya mazhab Hanafi. Dan cuma kadang-kadang ada kami belajar kitab dalam kitab mazhab Syafi'i. Contohnya Fiqh Minhaji. Kami belajar di sana. Tapi itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jordan ini dia bukan ulama-ulamanya bukan jenis yang termasuk perkawaman. Artinya dia bukan sekadar menerima mazhab Hanafi, dia boleh juga menerima mazhab yang lain. Jordan ini. Tapi negara dia, dasar mazhab negara dia Hanafi. Jordan. Ustaz belajar lebih kurang 6 tahun setengah di peringkat sijil bahasa Arab dan ijazah sarjana muda. Bidang pengurusan syariah dan pengajian Islam, University Muqtah, Karak Jordan. Di situ rakan-rakan Ustaz yang terkenal antaranya Dr. Zamihan sekarang yang buat kontroversi sebab itu. Kan Dr. Zamihan yang satu zaman dengan Ustaz ini Ustaz Dr. Masli Malik, mantan Menteri Pendidikan kita, Dr. Asri Ruzaimi ini Ustaz Adis Kuduris, dia baru datang baru sampai Ruzaimi, Dr. Ruzaimi. Sudah Ustaz Adis di Jordan 6 tahun setengah, dia baru datang Ruzaimi. Dia lambat. Sesudah Ustaz menghabiskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, Ustaz balik ke Sabah kerja. Lepas Ustaz kampung di peringkat master degree di Jordan juga dalam bidang fiqh wa usul. Kali ini di Universiti Ahlul Bait. Dan satu-satunya pelajar Sabah yang mana lebih kurang hari waktu itu ada 12 orang pelajar Malaysia yang ambil doktor dan master. Satu-satunya daripada Sabah yang ambil master degree Ustaz dalam bidang fiqh wa usul. Fiqh wa usul waktu itu. Dan mazhab yang kami pegang masih mazhab Imam Hanafi. Jordan Hanafi. Sesudah habis ini master degree itu Ustaz balik mengajar setahun lebih kurang di UMS. Sesambung Ustaz punya PhD di Morocco. Di Morocco di University Ibn Tufail dalam perbezaan ilmu syariah dalam 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. 4 mazhab. Sebab itu Ustaz antara kepakaran Ustaz ialah dalam bidang 4 mazhab ini. Ustaz pakar dalam bidang 4 mazhab. Sebab itu kami pelajari. 3 tahun setengah Ustaz di Jordan, di Morocco. Morocco ini merupakan sebuah negara yang mazhab utama yang dia pegang ialah Maliki, Imam Malik. Di Jordan tadi Hanafi. Di Maghrib ini Morocco ini Maliki. Durang ini ulama-ulama yang berada di Morocco di Maghrib ini ta'assub sangat dengan durang punya mazhab Maliki. Sukar untuk durang menerima ulama-ulama yang datang daripada luar. Bukan macam Jordan terbuka. Ustaz pernah belajar di Jordan dengan bekas mufti negara Arab, Profesor Dr. Malik Sa'idi.
dan mengajar Ustaz fiqh muamalat maliyah. Itu daripada Iraq. Ada juga yang daripada Sudan, di Jordan. Tapi di Morocco ni orang tak berapa terbuka. Diorang tertutup sikit. Diorang lebih mengutamakan mazhab Maliki. Kalau kau datang masuk di negeri, mengajar di negeri dalam mazhab Maliki, okey. Diorang tak ada masalah. Tapi lain-lain itu diorang tidak berapa di Morocco ni. 3 tahun Ustaz di Morocco, dan kami lebih kurang ada 4 atau 5 orang pelajar yang ambil doktor. Satu-satunya pelajar tes Sabah Ustaz. Pelajar pelajar master ada 3 orang, dan ustazah daripada Sabah seorang, satu-satunya daripada Sabah. Jadi ustaz belajar dalam mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki. Saya ingat ustaz, negara Jordan merupakan negara yang agak ketat sikit untuk menerima fahaman-fahaman seperti Wahabi, Syiah. Itu orang edarkan, dia edarkan ni pamphlet dan sebagainya tentang bahaya Wahabi, tentang bahaya Syiah, diedarkan. Kami pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk mengikut ini pendapat Wahabi ataupun pendapat Syiah, dilarangkan. Di Maghrib ini ada pendapat itu, tapi kurang sangat di Maghrib, sebab orang lebih kuat kepada mazhab Imam Maliki. Jadi berdasarkan kepada sirah perjalanan yang Ustaz lalui daripada sekolah akademik, pondok dan ke peringkat universiti, Ustaz tidak tahu tentang Wahabi. Ustaz tak pernah tahu tentang Wahabi. Macam mana boleh Ustaz itu Wahabi? Ustaz tak tahu. Sedangkan pengajian Ustaz itu adalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi. Bagaimana boleh datang Ustaz itu Wahabi? Ustaz tak tahu. Seperti mana yang Ustaz beritahu, kalau Ustaz ini dituduh pasti yang mungkin. Sebab madrasah yang Ustaz belajar di Pulau Pinang itu madrasah PAS. Madrasah PAS, ya, kalau Ustaz dituduh PAS mungkin. Tapi orang Ustaz bukan orang PAS. Ustaz bukan orang PAS, Ustaz beritahu Ustaz bukan orang PAS. Tapi sekolah yang Ustaz belajar dulu sekolah PAS. Sekolah itu. Jadi berdasarkan kepada perjalanan hidup Ustaz ini, Ustaz tak tahu macam mana Ustaz dituduh Wahabi. Ini cumanya kadang-kadang diorang kata yang Ustaz dengar, Ustaz dalamkan baca khutbah ini tanpa teks yang daripada jahil. Sekadar pengetahuan kita, apa yang Ustaz sampaikan itu kebiasaannya sudah khutbah yang sudah Ustaz buat. Ustaz baca sekali lagi, sebab khutbah itu Ustaz buat sendiri. Ustaz baca sekali lagi, senanglah Ustaz ingat. Ustaz bukan hafal. Artinya kalau berdasarkan kepada pengalaman Ustaz waktu di Jordan dengan di Morocco, orang-orang yang bertaraf PhD ini, doktor ini, orang kalau baca khutbah tak tengok teks begitu. Apa guna kita bertaraf PhD, bertaraf doktor, kalau kita baca khutbah tengok teks? Bukan itu, kita al-ilmu fi sudur walaysa al-ilmu fi sudur walaysa fi sudur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Itu yang kami diajar oleh para kami punya dakatir ustaz-ustaz, doktor-doktor kami di Jordan dengan di Morocco. Ilmu itu yang mulai al-ilmu fi sudur, ilmu di dalam dada kau, bukan ilmu di atas kertas. Jadi sebab itulah antara mungkin itu kelebihan Ustaz. Ustaz boleh buat khutbah sendiri, Ustaz baca, Ustaz faham, itu yang Ustaz sampaikan. Itu mungkin kelebihan Ustaz. Sebab kita masing-masing ada kelebihan, kan Imam? Jadi itu kelebihan Ustaz, itu yang Ustaz gunakan. Di mana-mana Ustaz menyampaikan khutbah, bukan sekadar di sini. Seluruh sahabat macam menyampaikan khutbah, memang Ustaz tak tengok teks. Tapi Ustaz menyampaikannya secara ilmiah. Ustaz tidak menyentuh politik, Ustaz tidak menyentuh pemimpin, Ustaz tidak menyentuh pribadi, enggak. Itu Ustaz tak maksud. Kita sebagai seorang yang sarjana berpendidikan PhD, sepatutnya kita menyentuh tentang ilmiah, berkaitan dengan ilmu. Itu sepatutnya seorang yang sarjana dalam bidang kedoktoran macam begitu. Jadi berkaitan dengan Syiah ini, sikit Ustaz sentuh tentang Syiah ini. Syiah ini
dia diasaskan oleh seorang yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Najd 1703, lahir di Najd. Muhammad bin Abdul Wahab itu pengasasnya, bukan Muhammad Abdul Wahab bin Abdul Rahman, bukan dia. Ini Muhammad bin Abdul Wahab ini yang lahir di Najd. Dia adalah pengasas Wahabi, tapi dia bukan mengasaskan Wahabi. Dia itu orang punya kesatuan ini dinamakan Wahabi. Dituduh oleh orang-orang yang menentang mereka ini sebagai Wahabi berdasarkan ditansibkan kepada namanya Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Wahabi. Dia ini pada mulanya dia mengambil pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tetapi dia amat keras berkaitan dengan pendapat-pendapat itu. Dia lebih keras lagi. Artinya dia lebih mutasyadid daripada Ibn Taimiyah. Di dalam Wahabi, kopi diharamkan. Kopi tidak boleh minum, Wahabi. Jadi siapa yang tak minum kopi itu Wahabi. Iya kan? Wahabi tak minum kopi, Wahabi. Dan Wahabi tidak merokok. Wahabi tak merokok. Jadi siapa yang tak merokok itu Wahabi. Imam dan Islam tak merokok. Jadi dituduh kami Wahabi, macam mana Imam? Iya kan? Itu Wahabi itu. Wahabi. Dia antaranya Wahabi ini, dia kata kita tidak boleh mengamalkan tawassul. Apa nama artinya tawassul? Tawassul ini kita memohon pertolongan bukan direct kepada Allah. Kita minta kepada Nabi SAW, kepada orang-orang yang saleh. Ini merupakan tawassul ini dibolehkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Wahabi tak boleh. Wahabi tak boleh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berdasarkan kepada ayat dalam suratul Anfal ayat yang ke-33, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Allah tidak akan sekali-kali mengazab satu kaum itu selagi rasul ada di dalam kaum itu. Artinya rasul itu seorang yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Kita boleh minta kepada Nabi SAW, minta pertolongan kepada Nabi SAW. Tawassul Ustaz kata itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibenarkan. Hatta Darul Ifta Al-Masriyah pun membenarkan. Sebab itu diorang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi SAW ada mengatakan, "Wa man adalla ahadukum syai'an aw arada 'aunan wa huwa fil ardi laysa biha anisun falyaqul ya ibadallah aghithuni fa inna lillahi ibadan la narahu." Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang daripada kamu kehilangan sesuatu ataupun dia inginkan bantuan, sedangkan dia berada di satu bumi, di satu tempat yang mana di tempat itu dia tidak kenal siapa-siapa, maka dia boleh mengatakan, wahai hamba Allah, bantu aku. Artinya dimaksudkan dengan hamba Allah orang-orang yang saleh. Wahai hamba Allah, bantu aku. Dan sesungguhnya bagi Allah itu hamba-hamba yang kita tidak nampak. Mungkin itu malaikat dan sebagainya, wallahu alam, ataupun orang-orang saleh yang tidak mati, orang-orang yang saleh syahadat ini dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tawassul yang dilarang oleh Wahabi, tapi ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah membenarkannya, dibolehkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua berkaitan dengan tahlil, kenduri arwah. Kenduri arwah yang kita kadang makan 1, kadang makan 3, kadang makan 7 di dalam masyarakat kita. Kadang makan berapa lagi itu? 14 kan? 100 kan? Kadang makan 40 kan Imam? Begitu. Yang ini harus kita ingat bahawa ini fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga.
Tapi ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, diorang mengatakan bahawa pahala bacaan yang kita baca ketika kita mengadakan tahlilan ini kan tidak sampai kepada semati. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Artinya yang kita ikut ini, yang kita baca tahlilan ini, kita bukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Hambali dan Imam Hanafi yang membenarkan. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bacaan itu sampai kepada semati. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Arba'in Al-Mutabayyinah bis-Sama', dia kata dalam kitabnya, dia kata idza dakhaltum al-maqabir, apabila kamu masuk ke kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab wal ma'uzataini wa qul huwallahu ahad waj'alu dhalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Dia kata Imam Ahmad, apabila kamu masuk ke kubur, kamu baca Fatihah ialah selain kita baca memberikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur ya kaum muslimin wa antum sadiqun munahnu insyaallah minal akhirin. Kan kalau kita masuk ke kubur, selain daripada itu kita juga disuruh baca Fatihah dan disuruh membaca ma'uzataini, qul a'udzu birabbil falaq dan kalau qul a'udzu birabbin nas. Apa yang disuruh kita baca qul huwallahu ahad. Jadikan, niatkan apa yang kamu bacakan itu kepada orang-orang yang berada di dalam kubur itu. Sesungguhnya pahala bacaan kamu itu sampai kepada mereka. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Di dalam satu hadis lagi yang ini merupakan Sahih Bukhari, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'aitin min hiyatil Makkah aw Madinah, fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi quburihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dinding daripada dinding di Mekah ataupun Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara dua orang yang diazab di dalam kubur itu. Yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Kata Nabi SAW, mereka berdua ini diseksa di dalam kubur disebabkan dosa yang mereka lakukan. Qal bala amma ahaduhuma wa kana ahaduhuma la yastabri'u min bawlihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Kata Nabi SAW, salah seorang yang diseksa itu disebabkan apabila dia kencing, dia tidak membersihkan kencingnya. Ini merupakan salah satu azab di dalam kubur. Kenapa? Sebab bila kita kencing itu, kita kena pastikan bahawa kita kencing itu bersih. Kalau kita kencing tak bersih, ini menjadi penyebab untuk kita siksa di dalam kubur. Yang kedua, orang yang berjalan dengan sombong, takabur. Ya, bukan artinya kita berjalan saja dengan apa nama ini, apa ni jalan macam itu, bukan maksudnya begitu saja. Tapi kita ada kereta, contohnya kereta Alphard, kereta Mercedes, ada hujan dan apa semua, kita hantam sih menyebabkan orang basah. Sombong kita. Kita ada rumah besar dan imam nak mau mengajak orang pergi rumah kita. Ada orang miskin, aku rumah itu kan rumah. Masya Allah. Ada yang itu rumahnya itu kekal selama-lamanya. Kalau Allah SWT mau, dia punya kereta Alphard ke kereta Mercedes masuk ke dalam muka, dalam kepala dia. Sebab mengasihi baik itu bukan Islam tu. Hanya perlukan duit itu, besar duit itu. Rumahnya itu, rumah besarnya itu. Kalau Allah SWT inginkan sejak matahnya ditarik, terbakar sekejap saja itu. Kan? Jadi tidak boleh kita sombong ketika berada di atas muka bumi ini. Lalu Nabi SAW minta daun kelapa kurma. Fakassarahu kisrataini, dia membelah dua. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma. Setiap kubur itu diletakkan Nabi SAW kisratan, satu di sini, satu di sini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wahai Rasulullah, kenapa melakukan ini? Kata Rasulullah, la'annahu ayukhaffifa anhuma ma lam taibas aw ila an yabas. Kata Nabi SAW, semoga pelapa daun kurma tadi yang diletakkan Nabi SAW air di atasnya, dia memberikan keringanan kepada orang yang berada di dalam kubur itu sehingga dia
dia kering. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah daun pelapa itu tadi boleh diletakkan di atas kubur untuk memberikan keringan kepada mayat, sudah tentulah bacaan Al-Quran kita itu lebih utama. Sebab itu Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim dia mengatakan istahabba al-ulama qira'atul Quran fil qabr, 'inda al-qabr. Ulama mengatakan bahawa sunat hukumnya untuk membaca Al-Quran di atas kubur. Li'annahu idza kana yurja at-takhfif min tasbih al-jarib fa qira'atul Quran aula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, sekiranya lah tasbih yang di pelapa yang kita letakkan di atas kubur itu, kita mengharapkan dia dapat memberikan keringanan kepada orang yang disesat di dalam kubur, maka sudah tentu pembacaan Al-Quran itu lebih utama. Itu Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim. Tapi Syi'ani Wahabi tidak membenarkan. Wahabi mengatakan tahlil tidak ada. Tahlil tidak ada. Tahlil tidak ada. Ustaz tidak pernah mengatakan ini tahlil ini tidak ada. Kalau Ustaz dijemput, Ustaz datang, tidak ada masalah. Begitu juga dengan Maulid Nabi SAW. Maulid Nabi SAW, Wahabi tidak membenarkan Maulid Nabi SAW disambut. Tapi kita di Sunnah wal Jamaah membenarkan. Waktu ujung bulan 11 tahun lalu, itu Ustaz ingat Maulidin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ustaz dijemput 4 masjid di Tawau. 4 masjid di Tawau Ustaz dijemput. Ustaz datang menyampaikan tentang Maulidin Nabi. Antara pendapat ulama yang Ustaz kemukakan yang membenarkan Maulid Nabi ini ialah Profesor Dr. Wahab Zuhaili. Wahab Zuhaili yang dia terkarang kitab ini Fiqh Islami wa Adillatul Wudu. Ada dia punya terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia kan dengan bahasa Indonesia itu lebih kurang juga. Jadi kalau kita baca lebih fahamlah. Kan ada terjemahannya. Fiqh Islami. Dia seorang ulama yang masya-Allah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab Imam Syafi'i, Wahab Zuhaili, tapi sudah meninggal. Dia ada mengatakan idza kana Maulid An-Nabawi muqtasiran ala qira'atil Quran, sekiranya sebutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus kepada pembacaan Al-Quran, bertazkir bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengingati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, wa targhib an-nas fil iltizam bi ta'alim al-Islam, dan menyukarkan manusia itu supaya mereka itu patuh kepada ajaran-ajaran Islam, wa hudduhum 'ala al-fara'id, menggalakkan mereka untuk mengerjakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib di dalam Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang diwajibkan kepada kita dalam Islam, wa hudduhum 'ala al-adab asy-syar'iyyah, dan menggalakkan mereka kepada adab-adab, akhlak-akhlak yang baik di dalam Islam. Walam yakun fihi mubalaghatun fil madhi wal itraf, dan tidak ada di dalam sebutan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita terlalu memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadruni kama atarrat an-nasara Isa bin Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu terlalu memuji-muji aku seperti mana orang-orang Nasara itu memuji Isa bin Maryam, tapi kamu katakan aku ini hamba Allah dan pesuruhnya. Wa hadha wa in kana fi hadha al-ittija fi waqi' al-amri la yu'addu min al-bid'ah. Sekiranya inilah perkisaran kita ketika kita menyambut Maulid Rasul, ada pembacaan Al-Quran, ada tentang penyebutan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan orang ke arah kebaikan. Macam kita mengatakan ceramah lah. Kan ceramah ini kita mengingati tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang ke arah kebaikan. Sekiranya ada unsur-unsur yang sebegini di dalam kita sebutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dikira daripada bid'ah. Ini bukan merupakan satu bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan merupakan satu bid'ah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan sebutan Maulid Rasul diadakan, membolehkan tahlilan diadakan,
Membolehkan tawassul diadakan. Dan kita mengatakan bahawa syirik itu merupakan satu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahabi mengatakan setengah-setengah dosa syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wahabi mengatakan, dan Wahabi menghalalkan darah orang-orang Islam. Wahabi menghalalkan darah kita dihalalkan oleh Wahabi. Wahabi ini jahatnya Wahabi. Itu antara ciri-ciri Wahabi. Ciri-ciri Wahabi antaranya macam begitu. Jadi kalau terdapat dari ciri-ciri ini, Wahabi yang semacam begini, Ramadan, nisfu Sya'ban pun kita tak boleh sambut. Nisfu Sya'ban yang baru-baru ini Ustaz di ceramah di Bogor. Ustaz kata nisfu Sya'ban ini sebab ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau Ustaz semua mau sebut di sini tak cukup masa ini Ustaz. Ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ustaz kemukakan pendapat ulama ini. Jadi kalau ada perbezaan pendapat ulama yang semacam begini, kata Ustaz, kita mau ikut yang mana satu pun boleh, tak ada masalah. Kita mau ikut yang mana satu boleh, tak ada masalah. Sebab ada pendapat ulama. Kau tak boleh mengatakan dia salah, sebab dia ikut pendapat ulama. Siapalah kita ni? Kita ni cuma orang yang kata taqlid, mengikut apa yang dikemukakan oleh para ulama. Kita ini cuma pengikut. Jadi sekiranya ada pendapat ulama dalam satu-satu masalah perbezaan pendapat itu, kita boleh ikut yang mana satu. Macam kita mau pergi haji ataupun mau pergi umrah, dalam keadaan yang begitu banyak, kita menyentuh kulit, bersentuh kulit antara laki-laki perempuan itu sedang mudah berlaku. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita batal itu, tidak boleh. Tapi kalau kita berdasarkan kepada mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, tidak batal. Apa dia lanjut dalam masalah ini? Macam Ustaz kata tahlil tadi. Ustaz katakan tahlil bukan daripada Imam Syafi'i. Dia daripada Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Itu bukan kita punya mazhab, tapi kita ikut, ya kan? Imam Syafi'i kata dah sampai, tapi Imam Hanafi dengan Imam Hanbali kata sampai. Jadi tidak ada masalah kita ikut di dalam lingkungan empat mazhab ini. Dan kalau boleh jangan kita menuduh sama-sama kita, Ustaz itu tak baca khutbah dan pakai teks Wahabi. Wahabi seingat Ustaz kalau baca khutbah baca teks. Kan? Tidak ada Wahabi baca khutbah tak baca teks. Pelik. Jadi sepanjang pengalaman Ustaz di Jordan 9 tahun setengah dan di Morocco 3 tahun setengah, lebih kurang 13 tahun setengah, 13 tahun Ustaz hidup di Tanah Arab. Kalau yang ulama-ulama yang memang ada PhD ini, memang orang baca khutbah tanpa teks. Jadi saya rasa mungkin setakat ini sudah dulu ada apa-apa pertanyaan sebelum kita habiskan. Ada pertanyaan kan? Isyak tadi. Ada pertanyaan Bang? Silakan. Silakan Bang. Ya. Yang sebenarnya saya ini observ di sini. Iya. Dan waktu pada Jumat itu ada beberapa jemaah yang mengadu sama saya. Iya. Saya di luar. Iya. Kenapa dia bilang festival terlalu panjang? Iya. Kami ini belum makan daripada pejabat di ofis. Iya. 110 pun masih kubah. Iya. Jadi mereka yang itu yang mereka. Kalau dia ikut teks itu sudah ditetapkan bahwa masa itu 15 menit. Kami ini belum makan, kembali ke pejabat lagi, pakai kereta lagi. Jadi jangan menyusahkan kami kereta. Ini bukan kuliah maghrib, ini kuliah khutbah. Itu yang jemaah sampaikan kepada saya. Tapi yang satunya saya kesian, dia bercakap tu waktu khutbah masih ada. Dia bercakap, jadi saya bilang habislah. Yang dua itu selepas itu dia panggil saya dalam diri saya. Dan kali dia bilang, kita adalah urusan kamu. Kalau tidak mau ikut teks, tapi tetapkan waktu. Kami ini belum makan, cari parking lagi, mau pulang rumah lagi, mau balik pejabat lagi sebelum jam 2. Ya, tentu. Saya bilang ada sudah itu sudah 1:35. Selepas kita. Itu yang membuat saya minta maaf saja. Ya. Bagus lagi. Yang sebenarnya waktu yang Ustaz bacakan khutbah sampai khutbah itu berkaitan dengan Maulidin Nabi begitu. Hijrah kan? Hijrah setengah berkaitan dengan hijrah. Waktu itu sebenarnya bukan giliran Ustaz ikhwan. Selepasnya itu Ustaz minggu yang selepasnya itu baru giliran Ustaz mau sampaikan berkaitan dengan nisfu Sya'ban.
Datuk itu beritahu Ustaz hari Khamis. Hari Khamis baru dia beritahu sama Ustaz, ini Ustaz besok boleh datangkan untuk baca khutbah. Aina, aku kata macam mana kan? Sepatutnya Ustaz digelar di depan. Dia kata boleh datang ke baca khutbah. Ustaz ingat ini masih berkaitan dengan Maulid Rasul. Ustaz baca lah yang berkaitan dengan Maulid Rasul. Jadi Ustaz tidak sempat cut dia. Tidak sempat cut. Apa yang Ustaz ingat itu Ustaz hantam saya. Saya sampaikan. Jadi mungkin itu menyebabkan masa kita terlebih. Oh ini artinya bila hari Ahad itu, hari Jumat itu pun kita kerja. Mana ada ni? Masa balik itu baru Ustaz ulang kaji balik. Kebiasaannya Ustaz mengulang kaji khutbah yang Ustaz baca 3 kali. Ustaz baca supaya Ustaz ingat maklumat itu. Yang waktu minggu ini 2 kali saya Ustaz baca. Tidak sempat Ustaz. Tidak sempat sebab itu kan. Tapi Ustaz jenis yang orang kata tidak ada masalah kalau kita apa nama, alhamdulillah ada ilmu yang berkaitan dengan itu kita sampaikan. Dan jadi mungkin terlebih yang itu yang menyebabkan terlebih masa. Ustaz pun tidak mengukur masa dengan itu lagi. Dan apa yang Ustaz ingat Ustaz sampaikan pada waktu itu. Jadi yang kaitan dengan yang terlebih masa itu Ustaz minta maaf imam. Ya, itu Ustaz minta maaf tuannya. Mungkin lain kali mungkin kita boleh perbaiki. Mungkin Ustaz boleh cut. Sepatutnya contohnya macam apa namanya hijrah itu berkaitan dengan kenapa Nabi SAW hijrah kan yang Ustaz sampaikan ke imam apa itu. Ustaz pun lupa. Hijrah itu apa yang Ustaz sampaikan. Jadi sebabnya mungkin sebab-sebab hijrah itu ada 4 atau iya Isra Mi'raj. Ya Isra Mi'raj. Macam mungkin kena ketik peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW di apa nama di langit. Ustaz sampaikan pada waktu itu ada 4. Mungkin kita berikan kepada 2 saja. Kemudian ada lagi sepatutnya di situ boleh di-cut. Tapi Ustaz tidak cut. Ustaz tidak potong, Ustaz sampaikan. Jadi menyebabkan kita terlebih masa. Terima kasih bang. Jadi menyebabkan kita terlebih masa. Jadi Ustaz minta maaf berkaitan dengan itu lagi. Sepatutnya memang Ustaz sampaikan berkaitan dengan Sya'ban. Sya'ban memang Ustaz sudah limit masa itu. Kebiasaannya khutbah yang Ustaz buat, Ustaz limit masa 5 muka surat saja. 5 muka surat itu kebiasaannya 20 minit boleh habis. Tapi ini Ustaz katakan, Ustaz dia beritahu besok sudah khutbah. Kan? Ini macam mana? Kalau kebiasaannya kalau kita tahu khutbah kita minggu depan hari Jumat, biasa hari Isnin Ustaz tengoklah khutbah itu. Boleh sampaikan macam mana kira-kira boleh 20 minit kan. Ustaz kira-kira macam begitu. Lepas itu hari Selasa baru Ustaz baca, hari Rabu Ustaz baca, hari Khamis Ustaz baca. Biasanya hari Jumat tidak baca sebab sudah melekat di kepala kan. Tinggal kita sampaikan ya. Ini hari Khamis, ini imam kan. Hari Khamis itu Ustaz baca, balik daripada kerja, habis itu besoknya itu sebelum datang ke sini Ustaz baca lagi untuk mengingatkan itu. Aina mana sempat kau mengkat lagi tu? Tidak sempat tu. Jadi Ustaz bantah ya. Minta maaf Ustaz. Minta maaf dia Ustaz imam. Yang itu Ustaz minta maaf sebab betul memang Ustaz tidak sempat kat itu. Yang tentang Isra dan Mi'raj itu. Tidak ada sempat Ustaz kat. Sebab Ustaz diberitahu hari Khamis. Ustaz diberitahu hari Khamis. Jadi itu Ustaz minta maaf ni tuan imam. Ada lagi? Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.